Tuan-tuan, kehidupan ini banyak mengajar kita. Ramadan pada tahun ini, jika ia anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, kita dapat berada di masjid, tarawih bersama-sama, adalah satu anugerah yang besar. Kita melakukan melalui bulan Ramadan ini, ada yang 50 tahun, ada yang telah melaluinya 60 tahun, ada yang telah melaluinya 70 tahun. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada Ramadan itu? Adakah Ramadan hanya Ramadan? Adakah tidak memberikan apa-apa pada kita? Walhal Allah sebut tentang ayat Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau jadi orang yang bertakwa pada Allah. Hari ini dipesankan kepada kita dengan ketakwaan. Apakah kita telah menjadi hamba yang takut? Kerana hamba yang takut saja yang Allah redha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Selagi kita tak duduk tempat takut, tuan-tuan, la'allakum tattaqun, Allah tidak akan redha kita. Tuan-tuan, jika Allah tidak redha kita, di mana tempat kita di akhirat? Takut itu apa sebenarnya? Ramadan mengajar kita tentang arti yang besar tentang takut ini. Ramadan ini kalau kita lihat, satu kalimat yang selalu disebutkan oleh manusia dan kita, saya khususnya, Ra Mim Dad Alif Nun. Maka isyarat yang diberikan oleh ulama ini, Ra dalam kalimah Ramadan itu isyarat kepada ridallahu ala saim. Allah redha kepada orang yang berpuasa. Kenapa Allah redha kepada orang yang berpuasa? Kerana apa makna puasa ni, tuan-tuan? Imsak, menahan diri. Ada orang yang faham tentang tahan diri ini makan, minum dan berjima pada siang hari. Sebab itu ada hadis daripada Nabi SAW. Ada orang yang berpuasa, tetapi dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja, tetapi dia tidak dapat apa-apa natijah daripada puasa tersebut. Para ulama menyatakan puasanya orang yang saleh, orang yang khawas. Iktibar daripada puasa, dia dapat tahan dirinya, tuan-tuan, anggota tujuhnya, daripada dia melakukan perkara yang Allah tidak redha. Dia boleh tahan matanya, telinganya, lalu dia bawa anggota yang tujuhnya kepada perkara yang Allah redha. Tangannya dulu tidak boleh, tuan-tuan, memegang Al-Quran. Hasil daripada Ramadan, tangan dia tadi menjadi cinta untuk mengambil Al-Quran setiap hari. Matanya yang dulu tidak mampu untuk memandang Al-Quran, hanya memandang peti-peti televisyen, hanya memandang handphone yang ada di tangan. Tetapi selepas daripada Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah satu bulan yang masyhur diperkatakan, iaitu bulan Al-Quran, mata kita menjadi cinta untuk memandang Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kalam Allah. Tuan-tuan, apakah kecelakaan dan kehinaan seorang hamba Allah yang langsung matanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menatap kalam-kalamnya? Apakah satu kehinaan yang besar dalam kehidupan kita yang Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang kalam-kalamnya? Tuan-tuan, saya teringat apabila saya melihat satu video, iaitu seorang penulis Mashaful Al-Quran Madinah yang bernama Osman Taha. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi umrah, Quran yang berada di Masjidun Nabawi ini adalah hasil pada manuskrip tulisan tangan yang ditulis oleh seorang yang bernama Osman Taha, yang umurnya sekarang 80 lebih, tuan-tuan. Sewaktu diinterview tentang Syekh ini, apakah peristiwa yang berlaku dalam umurnya ketika ia menulis Al-Quran dengan tangannya sehingga 8 besi sekarang? Apa yang menjadi ketakutan kita tentang mukjizat Al-Quran? Satu perkataan yang menggetar jiwa kita, tuan-tuan, tentang Al-Quran ini. Dia berkata, saat aku menulis tentang ayat-ayat jannah Allah, tanganku seolah-olah tidak mahu berhenti untuk menulis Al-Quran ini kerana tenangnya tentang ayat ini.
Tetapi saat aku menuliskan tentang ayat-ayat neraka Allah dan azab Allah serta seksa Allah, seksa yang dijanjikan oleh Allah, tubuhku berpeluh, tanganku menggeletar. Aku takut setakut-takutnya. Inilah perasaan yang berlaku ke atas diriku setiap aku menulis akan Al-Quran ini. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Hatta hamba yang menulis akan Al-Quran ini dapat merasakan tentang kebesaran Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, jika kita sendiri Allah tidak benarkan menatap Al-Quran itu, betapa hinanya kita pada sisi Allah. Dan orang yang Allah redha sehingga berjaya mencapai kepada la'allakum tattaqun. Kata ulama tentang puasanya orang yang khawasul khawas, hatinya bersih daripada selain Allah. Mereka menahan hati-hati mereka ini daripada selain daripada Allah. Mereka dah tak ingat selain daripada Allah. Mereka tak kasih dan sayang selain daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Ia mempengaruhi saat kematian kita. Sebab Nabi kata, sebanyak mana kasih seseorang itu dengan perkara yang selain daripada Allah dan Rasul, sebanyak itulah sakitnya saat sakaratul maut. Kenapa mereka ini tahan diri mereka daripada mengasihi selain Allah, mengingati selain Allah? Sebab mereka nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang begitu hebat dan begitu tenang. Sehingga mereka ini mencapai kepada tahap yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebenarnya kita tidak ada apa-apa tuan-tuan. Datang kita kosong dan balik kita kosong. Datang kita kosong dan balik kita kosong. Datang kita, orang sedekahkan kepada kita kain yang putih, kalau tempat saya dipanggil napkin. Dan balik besok kita pun disedekahkan oleh orang dengan kain yang putih untuk balut tubuh badan kita supaya tidak telanjang. Tetapi besok bila bangun daripada kubur di yaumul mahsyar, apakah kita akan ditelanjangkan oleh Allah? Kita semua tahu besok di padang mahsyar semua orang akan bertelanjang. Tidak semua orang yang ditelanjangkan oleh Allah. Sayyidina Rasul dibagi pakaian, sahabat-sahabat ada pakaian, ulama-ulama yang muqarrabun ada pakaian, orang saleh ada pakaian. Dikurniakan pakaian oleh Allah. Orang yang ditelanjangkan oleh Allah adalah dalam golongan mujrimun, orang yang berdosa dengan Allah. Masa saat hidupnya mereka rasa mereka orang baik, mereka ahli masjid, mereka ahli ilmu, mereka banyak ibadat. Tuan-tuan, saya insan khususnya yang bercakap pada malam ini, ingatlah, jangan bongkak dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Ada satu makhluk yang dulunya sombong dengan Allah. Dia rasa umurnya panjang, dia rasa dia telah lama sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Azazil, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sayyidina Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi, lalu ia berkata dengan Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada insan ini. Lalu Allah laknatnya sehingga dia jadi penghuni neraka selama-lama, khalidina fiha abada. Ibadat kita berapa lama tuan-tuan nak dibandingkan dengan ibadat Azazil? Dia hidup ribuan tahun, kita baru berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di mana kesombongan kita dengan rahmat Allah? Makhluk yang telah sujud dengan Allah ribuan tahun akhirnya menjadi makhluk yang mal'un, dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, dunia ni dah tak lama sebenarnya.
Masa yang kita ada terlalu sedikit. Tanda-tanda akhir zaman, saat nak dikiamatkan oleh Allah terlalu sikit. Telah dinyatakan oleh Allah, tetapi kita masih dengan perangai yang lama yang seolah-olah kita tidak mati. Inilah yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Rasakanlah, kau masih hidup dulu kau lupa kau akan bertemu dengan aku. Kau tak boleh hidup dalam dunia ni lama-lama. Kenapa tidak boleh hidup dalam dunia ini lama-lama? Kerana dunia ini dijanjikan oleh Allah akan diqiyamahkan oleh Allah satu saat dan satu masa dalam ilmu dan takdirnya. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Janji Allah, Allah tidak akan mungkir janji terhadap apa yang telah dikatakan. Cari redha Allah, tuan-tuan. Cari redha Allah. Kita tak tahu bila masa kita nak jumpa Allah. Amalan kita sikit, maksiat kita banyak. Kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia dengan berpoya-poya sehingga tak mengenal Allah. Kita melupakan Allah. Jika saat ini kita mati, malanglah tuan-tuan, malanglah tuan-tuan, malanglah.